Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ada pakai share insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ada pakai share insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. La haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allah masih lagi memberi kesempatan bagi kita. Allah masih lagi memberi rahmat dan barakahnya. Allah terus memberi nikmat kepada kita. Maka bersyukurlah kita. Teruslah bersyukurlah kita bila mana beradanya kita bersama dengan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Allah masih mengizinkan lagi kita untuk kita dipilih berada di dalam majlis ilmu. Tidak kiralah dalam majlis ilmu siapa pun, maka beruntunglah kita bila mana Allah masih lagi memilih untuk terus kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini, yang masih ada, yang mana ada, siapa yang masih ada, saudara Imran, saudara Abdullah Sulaiman, saudara Muskam, saudara Mu Yusuf, saudara Nauki, saudara Zuwana Razmi. Allahu akbar. Mana ada, pakai share lagi. Khabarkan kepada yang lain supaya mana kita dapat bersama dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Selamat pagi. Sihat. Kepada saudara Razmi, alhamdulillah. Moga-moga kesemuanya berada dalam sihat wal afiah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ni? Okey. Ada yang ada plan nak beraya ke hari ni? Adakah plan nak beraya-raya lagi? Raya-rayalah tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena mengikut arahan pihak kerajaan. Selagi mana arahan tersebut tidak melanggar syariat, maka kita kena apa? Patuh. Patuhlah kita. Moga-moga kita memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan asbab patuhnya kita kepada pemimpin.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Selagi mana pemimpin itu tidak melakukan perkara yang melanggar syariat, maka wajib bagi kita kena taat. Lagu tu cara dia. Jadi tanya orang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak berkongsi tentang hindar perasaan marah. Menghindari perasaan marah. Menghindari perasaan marah. Marah ni adalah satu yang ada dalam sifat manusia. Perasaan amarah, marah dan sebagainya memang ada dalam diri. Cuma kita nak kontrol dia. Kita cuba hindar dia daripada kita bersifat dengan sifat yang kita tahu marah ini adalah sifat daripada sifat syaitan. Sifat syaitan yang akan membuat kepada kita menjadi orang yang marah, sentiasa marah dan terus marah. Seperti mana kita nak bicara pada hari ini berkenaan wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Apa wasiat Imam Asy-Syafi'i? Dia menyatakan di sini marah adalah satu antara panah syaitan. Imam Syafi'i menyatakan marah ini adalah satu antara panah syaitan. Makna kata banyak panah syaitan ni. Kalau kita lihat orang main panah. Kalau panah tak ada orang bawa pergi mana satu anak panah aja. Tak kira tuan-tuan bawa pergi perang, bawa busur dia bawa satu je anak panah. Tak ada. Bersusun-susun anak panah itu dibawa untuk apa? Digunakan bagi memanah pihak musuh, untuk memanah musuh-musuh, kan? Tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, marah juga adalah salah satu daripada anak panah syaitan. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan anak panah ini yang mengandungi racun. Kalau panah yang biasa tu bisa dah kena, tuan-tuan, betul tak? Panah yang biasa tu bisa dah kalau kena tembus, Masya Allah, boleh mati dah. Tapi ni lagi parah. Sebab apa? Sebab dia letakkan racun. Anak panah yang dia letakkan racun lagi segera menyebabkan orang itu boleh mati, tuan-tuan. Maka Imam Syafi'i menyatakan marah ini adalah anak panah syaitan yang mengandungi racun. Makna kata bila marah tu kita kepada seseorang, marah sungguh kita menjadi marah yang sungguh-sungguh marah, kan? Sebab itulah Rasulullah pesan kepada kita, la taghdab, jangan kamu marah, jangan marah, jangan marah. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu sabirul asal. Yang bermaksud marah itu membinasakan akan iman, seperti membinasakan putar wali ataupun akar serumpun. Yang ini kalau kita lihat maksudnya di situ akan madu dia. Madu ni sedap, tuan-tuan. Madu tu sedap. Tapi bila mana dia dicampur dengan sesuatu, maka dia akan menjadi kurang sedap. Samalah, tuan-tuan. Kalau bermadu, bermadu sedap, tapi dia menjadi agak keras, agak teruk, agak menjadi apa? Satu perkara yang ditakuti. Dia takuti oleh isteri-isteri lah, maksudnya orang perempuan. Bila sebut pasal bermadu, tuan-tuan, marah dia, tuan-tuan. Tapi kalau pasal madu, dia suka. Boleh makan, boleh beri kesihatan. Betul tak, tuan-tuan? Tapi cerita pasal bermadu, angin satu badang lah, tuan-tuan. Ada yang tak balik rumah kejap lagi. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi pada yang bersama. Bersama dengan kita Romas Transport, Mami Su, Tuan Haji Mak Diah, Iza, sihat ya, kakak anda Rafazilah, Anak Hatan, Tuan Zakaria, moga sihat semua insya-Allah.
Pakat share lah, share. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu taala, begitulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, marah ini akan membinasakan iman. Al-ghadabu yufsidul iman, dia akan merosakkan iman. Dia akan merosakkan iman, membinasakan iman. Sebab apa? Bila mana seseorang itu sudah menghadapi kemarahan, hilang keimanan dia kepada Allah, hilang keyakinan, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan. Kerana apa? Terlupanya dia apa yang dia ada sebenarnya adalah nikmat daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Marah dia sungguh-sungguh kepada orang tadi. Bukan marah sikit, marah sungguh sampai 7 keturunan dia marah. Tuan-tuan. Sebab apa? Dia merosakkan iman. Orang yang ada iman, dia mampu mengawal marah dia. Dia mengetahui perkara yang berlaku asbabnya daripada takdir Allah. Qadar Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cuba mengontrol, mengontrol tuan-tuan, kemarahan yang ada pada diri dia. Sebab itulah tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, dia membinasakan iman seumpama membinasakan putar wali akar. Tuan-tuan pernah rasa bakar wali? Putar wali ni dia pokok yang bakar wali, nama dia bakar wali. Pernah rasa tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah rasa, try rasa. Tuan-tuan kena je akar bakar wali ni. Kan, akar bakar wali ni tuan-tuan rasa, kena tak ke bibir. Lepas tu tak akan rasa manis dah. Makan madu pun tak rasa manis, makan gula pun tak rasa manis, makan garam pun tak rasa masin dia. Sebab apa? Kesan daripada bakar wali. Begitulah marah tadi. Marah tadi dia menghilangkan kemanisan iman. Marah tadi menyebabkan iman kita terluntur sekejap. Sebab itulah bila marah tadi, seumpama kita lihat orang marah tadi, hilang rasa keimanan dia, pertimbangan dia kepada seseorang. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah tadi disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, dia adalah salah satu daripada anak panah syaitan yang mengandungi racun. Tuan-tuan, betul tak? Racun ni bahaya tuan-tuan. Bila dia makan kena panah tanpa racun, mungkin kemungkinan ada kemungkinan boleh sembuh. Tapi bila mana anak panah yang ditembak dengan racun, yang diletak oleh racun, berkemungkinan tertelos terus. Kemungkinan terus boleh mati. Sebab itulah marah kena hindar. Maka lanjutan daripada wasiat Imam Syafi'i ini, oleh itu hindari marah supaya kamu dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Ini adalah wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah kena pastikan kita mampu mengawal kemarahan. Mampu mengawal kemarahan. Sebab apa? Kalau kita melihat kepada apa yang dibahaskan di sini, asal usul marah dan bahayanya. Kita melihat asal usul marah dan bahayanya, tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan? Sifat pemarah itu berasal daripada sifat sombong. Sifat pemarah itu berasal daripada sifat sombong. Ustaz Khadir, apa khabar? Saudara Aizat, Saudara Mahfuzan, saudara Tuan Haji Rosli, siap semua insya-Allah. Pakat share semua. Hari ini jangan terkejut pula, tuan ibu ayah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu, tuan-tuan rahmati Allah. Saya berpakaian laksana macam hantu hari ni. Teringin nak pakai sebegini, tuan-tuan. Bukan teringin, memang dah ada pun suit saya ni. Cuma hari ni kita berbusana sikit. Menunjukkan jati diri Melayu tu, kemalayuan. Tuan-tuan, bergegar suara ustaz kita ni. Bergegar Gegar macam mana tu? Ada tak clear ke apa? Suara tak clear ke dia macam mana tu?
Mungkin sebab apa ketat sangat kat perut kot. Mungkin ketat kat perut ni kot. Sesak nafas. Tuan-tuan. Jadi kita balik pada tadi. Sifat marah itu berasal daripada sifat sombong atau ego. Sifat sombong atau ego. Kita lihat orang marah macam mana. Sombong tak? Ego tak dia? Kita lihat iblis laknatullah. Bagaimana dia? Marah dia bila mana Allah suruh dia sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Marah ke dia? Marah dia kepada Allah. Apa hal? Kenapa pula aku kena sujud kepada Adam? Sedangkan aku ni lebih hebat. Sedangkan aku dicipta daripada api. Apalah, kenapa pula dia kata aku nak kena sujud kepada Nabi Allah Adam, yang dia dijadikan daripada tanah, tak ada kelas. Tuan-tuan, sombong tak? Dia berasal daripada sifat sombong. Sebab tu kita marah, tuan-tuan. Kita rasa diri kita hebat. Kita rasa diri kita berkuasa. Kita rasa diri kita memiliki segalanya. Kita rasa segala apa yang ada pada diri kita adalah hak kita. Sombong kita dengan apa yang ada. Sombong kita dengan pangkat yang dikurniakan. Sombong dengan harta yang dikurniakan. Sombong dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sehingga mana dengan asbab perkara itu dia menambahkan lagi rasa besar diri. Rasa ego diri. Rasa sombong. Sehingga mana orang nak minta tolong dengan dia, dia marah. Orang buat baik dengan dia pun dia marah. Sebab apa? Sebab dia mari sifat kesombongan. Semakin besar ego seseorang individu itu, semakin besar marah dia. Ini berkaitan dengan kedudukan individu itu. Jika tinggi kedudukan, besar berkaitan dengan tinggi kedudukan, besar pangkat, banyak harta ataupun ramai pengikutnya, semakin tinggi ego seseorang individu itu dan semakin menjadi-jadi marah dia. Ini keadaan dia, tuan-tuan. Ini keadaan yang kita boleh ambil iktibar. Dan kita boleh lihat dengan mata kasar kita sendiri. Lagu mana kita melihat orang yang ada pangkat besar. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak buat permohonan pun dia tengok kita atas bawah. Itu bukan pangkat besar, kerani cabuk ya, tuan-tuan. Betul tak? Kerani cabuk kat depan tu je, dia punya belagak action dia mengalahkan manager. Betul tak, tuan-tuan? Sebab apa? Dia ada pangkat. Dia ada kedudukan. Menyebabkan dia bertambah ego dan sombong. Itu bau kerani, tuan-tuan. Bau kerani sifat macam tu. Belum lagi jadi manager. Belum lagi jadi pegawai kanan. Belum jadi pegawai khas dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab lah kalau dia pangkat setinggi tu, tuan-tuan. Kalau kerani pun kat depan dia punya action, dia punya belagak lain macam. Kadang-kadang resepsionis je. Resepsionis je. Tapi dia punya ego macam dia punya kilang. Dia punya ego macam dia punya pejabat. Dia punya ego macam syarikat tu dia punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ujian, tuan-tuan. Ini ujian kepada kita. Dan di sinilah Allah nak menunjukkan kepada kita, nak memberitahu kepada kita bahwasanya sifat marah ini berasal daripada sifat sombong, sifat ego. Lagi tinggi kedudukan dia, lagi tinggi kemarahan dia kepada orang. Lagi besar kedudukan dia, lagi banyak harta dia, lagi dia sombong dan ego dengan kedudukan dan harta dia. Maka kena ingat, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena jaga diri, kena hindar diri daripada sifat sombong, sifat ego dan sebagainya. Kita lihat banyak dalam kisah-kisah, tuan-tuan. Kan? Kisah antara dua darjat, kan? Tuan-tuan, betul tak? Kisah majikan dengan pekerja bawah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil iktibar lah di situ. Inilah dia kita sebagai ambil iktibar, sebagai kita punya panduan untuk kita mengetahui, supaya kita tidak menjadi hamba yang suka bersifat dengan marah, maki, hamun dan sebagainya. Sebaliknya, apabila kurang segalanya,
maka kuranglah ego dan marahnya. Tapi kurang bila kurang daripada hartanya, pangkat dia, kuranglah sikit dia punya ego dia dan marah dia tadi. Sifat pemarah terdapat pada hampir semua orang, seperti sikap hasad dengki. Mengapa kita mesti marah? Seorang mujahid pernah menyebut dalam sebuah bait syairnya yang berbunyi, takdir Allah sudah putus dan keputusan Allah sudah terjadi. Istirahatkanlah hati daripada kata-kata. Kata-kata apa tuan-tuan? Istirahatlah hati kita daripada kata-kata apa? Barangkali dan jikalau. Kan? Barangkali dan jikalau. Biasa tak kita guna? Kan? Kita kena marah kan? Kita kena hina, kena marah. Betul tak? Kita kena hina, kena marah, kita akan mesti sebut. Jikalaulah aku jadi bos dia ni, jikalaulah aku ni orang besar, jikalaulah aku ni orang kaya, jikalaulah aku ni orang yang berpangkat, jikalau akulah orang ni, jikalau tulah, jikalau ni, jikalau, segala jikalau lah tuan-tuan. Kan? Biasa tak sebegitu tuan-tuan kita? Biasa tak sebegitu kita tuan-tuan? Biasa tak kita sebegitu? Biasa tuan-tuan. Tak perlu kita menunding jari pada orang lain, saya tunding jari pada diri saya lah. Kan? Kadang-kadang dia mari tuan-tuan. Bila orang kata sebegitu, kalaulah kan, kalaulah aku ni kaya, kalaulah aku ni datuk, kalaulah aku ni budak ni tak lama. Kan? Kan biasa kita macam tu tuan-tuan, betul tak? Biasa kita dengan sebegitu. Kan? Ataupun kita biasa menggunakan ungkapan barangkali. Dan barangkali dia ni nak kena ni, dia tak kenal lagi aku siapa. Macam tu. Biasanya sebegitulah kita. Kena ingat tuan-tuan. Kena ingat. Biar hati kita beristirahat daripada perkataan-perkataan ni. Setiap kelemahan dan kesilapan manusia adalah ujian kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat bagaimana kita bersabar dan malu kepada Allah dengan mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila marah diperturutkan, ia membakar kebaikan seperti api membakar kayu dan tiada yang tersisa kecuali bara dan debu. Ini marah tuan-tuan. Ini marah. Inilah marah yang perlu kita kena jaga-jaga. Kerana apabila dah marah tuan-tuan, waliazubillah, seumpama api yang membakar kayu. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, ma ghadiba ahadun illa asfa 'alan nar. Rawahu Bazar wa Ibnul Adi. Yang bermaksud tiada marah seseorang melainkan hampir dia atas api neraka Jahannam. Allahu salli ala Muhammad. Walhamdulillah, minta Allah jauhkan daripada kita tuan-tuan. Kan? Tiada marah seseorang melainkan hampir dia atas api neraka Jahannam. Sebab tu syaitan dia galakkan kita marah. Syaitan dia galakkan kita jadi orang pemarah. Syaitan galakkan kita jadi pemaki. Pemaki hamun. Syaitan galakkan kita. Supaya apa? Kita berada bersama dia dalam kubur. Dalam kubur. Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan ibadah mati Allah, sabar. Sabar daripada kita tergolong dengan orang yang marah. Sebab itulah syaitan ini akan mengganggu-gugat kita. Mengganggu-gugat kita supaya mana jadi kita seorang yang pemarah, pemaki hamun. Memaki hamun orang, mencaci maki orang. Memang galakkan syaitan. Syaitan galak kita. Sebab apa? Dia panah kita dengan panahan anak panah yang beracun. Beracun macam mana? Meracuni pemikiran dan hati kita sehingga mana terjadi dalam diri kita menjadi sifat seorang yang pemarah tadi. Maka saya nak ambil satu kisah daripada kitab, daripada buku ini. Kisah daripada Akhnaf bin Qais. Akhnaf bin Qais ini pernah ditanya,
Bagaimana beliau dapat mengekalkan sifat beliau yang lemah lembut? Ahnaf bin Qais, dia pernah ditanya macam mana ya, tuan ni boleh mengekalkan sifat yang lemah lembut ni? Maka Ahnaf menjawab, apa kata Ahnaf? Aku belajar daripada Qais bin Asim. Aku belajar daripada Qais bin Asim. Yang ini pada satu hari ketika sedang berehat, hamba beliau masuk membawa panggangan besi yang berisi daging panggang yang masih panas. Tuan-tuan. Itu dia saudara sahabat saya Ustaz Abu Ya Syafi'i, Imam Masjid Al-Qurtubi. Sihat insya-Allah. Sahabat saya Wak Samsudin, sihatnya? Sihat. Waalaikumsalam. Allah, sahabat lagi Ustaz Haji. Ni mari sahabat-sahabat hebat-hebat ni. Malu rasa nak bercakap. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikisahkan daripada Ahnaf tadi macam mana dia jadi lemah lembut. Satu ketika dia pergi ke rumah Qais bin Asim. Waktu dia sedang berehat, kan, hamba tadi dia bawa besi panggang yang masih lagi berisi dengan daging panggang yang masih panas. Allahu Akbar. Saudara Amir, terkejut saya ingat hang tuah hidup balik. Ini hang buah nama dia. Itu hang tuah ni hang pi mana. Ikut suka hang nak pi mana. Jadi kesimpulannya jangan pi mana-mana. Pi ke taman syurga. Moh kita beramal insya-Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat ni malu rasa. Sahabat-sahabat semuanya orang hebat-hebat. Kita ni je. Jadi balik pada kisah tadi tuan. Hamba Qais ni dia bawa besi panggang yang ada daging panggang yang masih panas. Tengah bawa-bawa tu tuan-tuan, belum sempat daging tadi, hamba tadi letak daging panggang, kayu besi panggang, daging bersama daging panggang tu atas tempat dia. Ini nak letak depan Qais, maka tanpa sengaja besi panggang yang panas itu jatuh tuan-tuan. Gedebuk jatuh. Allahu Akbar. Jatuh tak apa. jatuh tak kisah, jangan pelik, jatuh mesti jatuh ke bawah. Dia kalau jatuh ke atas tu pelik tuan-tuan. Maka jatuh dia ke bawah, nak dijadikan cerita, nak ditakdirkannya tuan-tuan, jatuh besi dan bersama daging yang panas tadi itu terkena anak kecil Qais. Terkena anak kecil Qais, gedebuk jatuh atas mana? Atas anak kecil Qais. Apa yang berlaku? Yang berlaku ketika itu anak kecil Qais ni menjerit-jerit kesakitan. Menjerit-jerit, iyalah tuan-tuan, besi panas, daging panas, bau masak tuan-tuan. Jatuh pula atas anak kecil. Kan tuan-tuan? Menjerit dia kesakitan, aduh, sakitnya kan. Lalu bukan sekadar itu sahaja tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab berlakunya peristiwa itu, anak Qais bin Asim ini meninggal dunia tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Agak-agak apa berlaku? Tuan-tuan. Agak-agak apa berlaku? Moh kita pikir sama-sama atau teman. Moh mikir belaka. Kau bukan apa. Asyik kalau kau cerita je, sedap lah wakma. Wakma kena fikir sama lah, baru sedap. Agak-agak apa yang berlaku dan apakah tindakan Qais bin Asim kepada hamba dia. Jika tuan-tuan di tempat Qais bin Asim, apakah yang dilakukan oleh tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, yang benda jatuh tu satu hal dah, kan? Yang satu jatuh tu satu hal. Jatuh saja tak apa tuan-tuan. Ni dia jatuh atas anak dia, atas anak kita tengah duduk situ jatuh gedebuk. Besi panggang yang panas, daging panggang yang panas lagi ni jatuh atas anak itu, menjerit dia kesakitan. Lalu bukan sekadar menjerit kesakitan, kita tak boleh apa sampai dia meninggal. Agak-agak apa tadi tindakan kita? Kalau jika kita
Apa tindakan kita, tuan-tuan? Apa tindakan kita? Tak ada seorang pun nak jawab. Apa? Apa tindakan kita, tuan-tuan? Dan apakah tuan-tuan fikir tindakan Qais bin Asim kepada hamba dia? Pakai share lagi. Ada masa lagi ni, ada masa lagi. Ada masa lagi. Pakai share. Apa tindakan, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita lihat apa tindakan Qais bin Asim kepada hamba dia tadi. Qais bin Asim yang melihat peristiwa itu dengan tenang berkata kepada hambanya. Dengan tenang dia berkata kepada hamba dia, yang sudah semestinya ketika itu, tuan-tuan, pucat lesi lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, dah buat salah. Bukan salah sahaja, bahkan menyebabkan anak tuan dia mati. Allahu Akbar. Tabarakallah. Allahu barik fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau sekadar jatuh saja okey, tuan-tuan. Jatuh kena anak kecil Qais sampai meninggal dunia, tuan-tuan. Sampai meninggal dunia. Tuan-tuan, satu perkara azab, tuan-tuan. Perkara azab. Okey, sorry. Edam Miki tak apa. Tak apa. Kita jawab ni, kita jawab. Kita jawab. Piu Johani, apa khabar? Semua sihat lah, Afiq Azim, semua sihat insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat asatizah, moga-moga sihat semua insya-Allah. Allah berkati semualah. Allah pemudahkan urusan kita. Allah angkat balik segala musibah yang berlaku insya-Allah. Pakat doa mustajab daripada asatizah ni dan para sahabat. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Pucat lesi muka hamba Qais bin Asim ni, tuan-tuan. Sebab apa pucat lesi? Menunggu hukuman, tuan-tuan. Hukuman apa? Bala apa pula nak datang ni, dia kata. Bala apa pula nak datang ni, tuan-tuan. Maka apa kata Qais pada hamba dia? Aku bukan sahaja tidak marah kepada kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Aku bukan sahaja tidak marah kepada kamu, tetapi mulai pada hari ini aku membebaskan kamu, dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dahlah dia tak marah kepada hamba dia. Dahlah dia tidak marah kepada hamba dia. Bahkan dia membebaskan pula hamba dia tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tabarakallah. Allahu barik fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, ya Allah, tuan-tuan. Tak mampu kita, tuan-tuan, nak menjadi sifat seperti mana sifat Qais bin Asim. Bukan sahaja dia tidak marah kepada hamba dia, bahkan dia membebaskan hamba dia menjadi orang yang menderhaka. Merdeka, bukan menderhaka. Allahu Akbar. Begitulah sopan santun dan pemaafnya Qais bin Asim, kata Ahnaf mengakhiri ceritanya. Allah, tabarakallah. Allahu barik fiik. Barakallahu fiik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bukan Qais tidak menyayangi anaknya, tetapi Qais memandang segala kejadian itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau beliau bertindak memarahi hambanya, hakikatnya beliau memarahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau redha dengan ujian yang ditimpakan kepada dirinya. Tidak ada dalam kamus hidup beliau perkataan jikalau ataupun barangkali beliau tidak merasakan dirinya tuan, kerana apa yang ada padanya dirasakan adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai masanya
Allah Subhanahu wa taala pasti mengambil ia kembali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Inilah sifat Qais bin Asim. Yang mana dia melihat kejadian yang berlaku. Perkara yang berlaku itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat memahami bila mana dia marah, sebenarnya secara hakikatnya sebenarnya kita telah memarahi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tidak ada dalam hidup Qais bin Asim perkataan jikalau dan barangkali. Acana kita, macam mana dengan kita pula? Tuan-tuan, macam mana dengan kita pula? Mampukah kita, tuan-tuan? Maka untuk merengkahkan masa, yang tu tuan-tuan kena fikir. Maka kita perlu apa? Mengobati hati. Kita perlu membuang rasa ketuanan yang menyebabkan kita menjadi pemarah dengan melakukan mujahadah. Antara langkah-langkah yang perlu kita hadapi bagi menghilangkan rasa marah adalah di sini ada cara-cara. Ada langkah-langkah, ada beberapa langkah untuk sama-sama kita menghindari, merawati hati kita daripada sifat kemarahan, sombong, ego dan sebagainya. Maka insya-Allah dengan masa yang terhad ini kita akan seriusnya untuk kita membicarakan balik, membicarakan tentang di sini ada 11 langkah. Ada 11 langkah untuk kita menghadapi bagi menghilangkan rasa marah tadi. Yang pertama, sebab kita ada berbaki berapa lagi ni. Yang pertama, mula-mula kita perlu berasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tindak tanduk kita. Allah Subhanahu wa taala memerhatikan segala perlakuan dan sikap biadab kita. Itu pertama, tuan-tuan. Kenapa? Main point dia merasa malu. Berasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada rasa malu. Kenapa? Itu sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat malu. Malu adalah sebahagian daripada iman. Maka kita kena malu dengan tindak tanduk kita. Malu dengan kelakuan kita. Malulah kita kepada Allah dengan setiap perkara-perkara buruk yang kita buat. Kerana apa? Allah Maha mengetahui atas segala sikap biadab kita tadi. Maka yang pertama, perlu merasa malu. Itu langkah. Itu pertama, langkah pertama. Langkah yang kedua, apabila datang rasa malu, apabila datang rasa mahu marah, silap tuan-tuan. Apabila datang rasa mahu marah, ingat bahawa kita ini hanya manusia yang hina. Yang kedua, kena rasa kita manusia yang hina. Yang pertama tadi, kena rasa malu dengan Allah. Yang kedua, mesti rasa kita ni hamba yang hina. Kita ni hamba yang hina, yang tak ada daya upaya kecuali dengan kudrah, kecuali dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita. Sebab itu bila rasa mahu marah, kita kena rasa kita ni hamba yang hina. Allah yang beri kita segala benda. Allah yang kurniakan kita segala benda. Allah yang beri nikmat kepada kita untuk bercakap, berjalan, melihat dan sebagainya. Perlu rasa manusia hina. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga pula, tuan-tuan. Langkah yang ketiga, banyakkan berdiam diri. Banyakkan berdiam diri. Tuan-tuan, banyakkan berdiam diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada sifat marah. Yang ketiga, langkah ketiga, berdiam diri dan berdoa. Berdiam diri dan berdoa. Bila orang marah, enggih je.
Bila orang marah, enggih je. Bila orang marah, diam je. Sesungguhnya itulah dia sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bila mana dia dihina, dia dimaki, dicaci, dimarahi, apa Rasulullah buat? Hanya berdiam dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana dia diselamatkan daripada sifat pemarah. Kalau kita sama-sama marah, dia marah, kita marah, apa beza dia dengan kita? Apa beza dia dengan kita, tuan-tuan? Tak ada beza. Kita dengan dia sama, naik hantu belaka, kan? Terjebak dengan tipu daya syaitan tadi. Itu yang ketiga. Dan yang kedua, langkah yang langkah yang keempat, kita perlu mengingati kesan daripada sifat marah itu. Perlu mengetahui kesan daripada sifat marah itu. Ia mungkin membawa kepada permusuhan dan tindak balas dendam daripada orang yang kita marah. Tuan-tuan, itu langkah keempat. Langkah keempat ialah kena fikir kesan asbab kita marah tadi. Kesan daripada marah tadi menyebabkan kita jadi apa? Menyebabkan kita menjadi bertambah lagi marah, bertambah lagi dendamnya kita kepada orang tersebut. Maka sebab itulah tuan-tuan ibu Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum nak jadi pemarah, sebelum kita nak terus bertambah marah, kita kena apa, tuan-tuan? Kita kena pastikan. Kita kena pastikan, tuan-tuan, kesan daripada kemarahan itu. Dia menambahkan hubungan silaturahim ataupun dia mengeratkan ataupun mengeruhkan lagi hubungan silaturahim tadi. Kena ingat kesan. Dia yang keempat. Kena ingat kalau marah ni apa kesan yang kita dapat. Okey, langkah yang kelima. Langkah yang kelima, cuba bayangkan betapa buruknya rupa kita semasa kita sedang marah. Pernah tengok, tuan-tuan, muka tuan-tuan waktu tuan-tuan marah? Bagaimana rupa kita? Bagaimana rupa kita? Ia lebih buruk daripada perlakuan seekor binatang apabila kita dalam keadaan marah tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, lebih buruk daripada muka binatang lagi. Sebab itu tuan-tuan sabar, jangan marah. Tuan-tuan. Yang keenam, langkah keenam, apabila datang perasaan marah, banyakkan membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kerana marah itu datangnya daripada syaitan. Tuan-tuan, ini ada disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis Sulaimanul Darat qala asta'bar rajulani inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusan wa ahadahuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhan wa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim faqala lirajul ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimajnun. Apa maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Diriwayat daripada Sulaiman bin Syurat. Ia berkata ada dua orang saling mencaci di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang duduk bersama beliau. Salah seorangnya menghina rakannya sambil marah dengan wajah yang memerah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengetahui satu kalimat yang jika ia dikatakan maka hilanglah semua yang ia alami. Seandainya ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, maka mereka berkata kepada lelaki itu, tidakkah engkau mendengar apa yang Nabi SAW katakan? Lelaki itu menjawab, aku bukan gila. Maksudnya apa, tuan-tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sahabat asri. Apa yang dimaksudkan tadi? Ayat tadi, hadis tadi menunjukkan kepada kita, aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk. Maksudnya adalah biasa difahami
bahawa marah yang bukan kerana Allah pasti godaan syaitan. Oleh kerana itu, sudah seharusnya bagi orang yang dikuasai amarah meminta perlindungan dengan mengucap, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk tadi. Dan itu adalah penghilang marah. Yang dimasukkan aku bukan gila, iaitu adalah perkataan orang yang belum memahami agama Allah dan belum terdidik dengan cahaya syariatnya yang suci. Ia mengira bahawa meminta perlindungan daripada syaitan hanya dikhususkan bagi orang yang gila. Ia tidak tahu kalau marah itu di antara dorongan syaitan. Oleh kerana itu, seseorang keluar daripada sifat adilnya, berbicara yang batil, melakukan perbuatan yang tercela, berniat iri dan benci, dan perbuatan buruk serta tercela lainnya yang lahir kerana marah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dia dalil yang menunjukkan kepada kita bila mana kita rasa marah kepada orang, pada sesiapa pun, cepat-cepat segera kita membaca ta'awuz, iaitu membaca auzubillahi minasyaitanir rajim, tuan-tuan. Itu langkah ke-6. Dan langkah yang ke-7. Apa dia langkah yang ke-7, tuan-tuan? Apabila perasaan marah sedang memuncak, ambil uduk, kerana uduk dapat menenangkan api kemarahan yang sedang membara. Bila marah, tuan-tuan, segera ambil uduk. Bukan segera ambil parang. Bukan segera ambil keris. Tuan-tuan, bukan segera ambil keris. Tuan-tuan, zap. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil apa? Ambil apa, tuan-tuan? Ambil uduk. Tuan-tuan, ambil uduk. Bau betul. Kerana apa? Dia boleh memadamkan kepanasan baran, kerana kepanasan api yang sedang membara. Bara yang panas membara, sanggup ku renangi jua. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, itu selingan je, tuan-tuan. Jadi ambil uduk, tuan-tuan. Ambil uduk. Supaya apa? Dapat kita menghilangkan rasa marah tadi. Itu langkah ke-7. Dan langkah yang ke-8, jikalau perasaan marah tidak dapat hilang dengan melakukan segala tindakan tadi, tidurlah. Ini kerana tidur dapat meredakan perasaan marah apabila bangun daripada tidurlah, wahai pemarah. Tidur. Tuan-tuan. Ambil uduk pun rasa marah lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Uduk tadi tak boleh menghilangkan rasa marah. Maka tuan-tuan, apa yang perlu dibuat? Perlu yang dibuat di situ ialah dengan mana? Dengan kita tidur. InsyaAllah mungkin dengan tidur tadi hilang rasa marah tadi, tuan-tuan. Itu langkah yang ke-8. Dan langkah yang ke-9, tuan-tuan, bukan langkah 1000. Tuan-tuan, bukan langkah 1000. Langkah yang ke-8, langkah ke-8 selesai dah. Langkah yang ke-9, tauhid kita perlu tepat. Tauhid kita perlu tepat, tuan-tuan. Tauhid kita perlu tepat. Iaitu setiap sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu marah? Mengapa kita perlu marah, tuan-tuan? Dah kalah lah. Dah terjatuh dah. Jangan marah. Tak perlu marah. Kerana apa? Itulah tauhid kita. Itulah qada dan qadar kita. Yang kita menyatakan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang perasaan marah itu menguasai diri. Marah kita sebab kehilangan pangkat. Marah kita sebab kehilangan kerja. Marah kita sebab kehilangan anak. Marah kita sebab kehilangan duit. Marah kita sebab kehilangan kehilangan ni. Marah kita sebab kehilangan makwa, kena rampah adik member. Tuan-tuan. Marah kita sebab tu. Segala benda kita nak marah. Betul tak, tuan-tuan? Segala benda kita nak maki hamun. Segala benda kita nak bermusuhan dengan sebab satu-satu perkara. Tuan-tuan. Ada yang sanggup menghulurkan senjata. Tuan-tuan. Ada yang sanggup menghulurkan senjatanya. Kerana apa? Kemarahan. Sebab itulah
kita melihat pahlawan-pahlawan Melayu kita tidak segera menggunakan senjatanya, tuan-tuan, apabila dia bertempur, tuan-tuan. Tidak segera menggunakan senjatanya apabila dia diasah. Tetapi bila mana dia dipaksa, barulah senjata itu dihunus, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betulkan tauhid kita. Betulkan tauhid kita, tuan-tuan. Sebab itulah senjata yang digunakan kepada kita ini, pendekar-pendekar yang menggunakan senjata, biasanya dalam keadaan hujung baru dia guna. Pada mulanya dia akan menyimpankan senjatanya sebegini, tuan-tuan. Tidak dihunuskan dalam keadaan dia tersarung molek, tuan-tuan. Tetapi bila mana tercabarnya dia, dicabar dengan keislamannya, dicabar dengan diganggu-gugat agamanya, diganggu-gugat nabinya, diganggu-gugat akan keimanannya, barulah terhunus, tuan-tuan. Berhati-hati, tuan-tuan. Sebab itulah kena faham. Kita memahami akan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan berhati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu langkah yang ke-9. Itu langkah yang ke-9. Dan kita ada 2 lagi langkah. Ada 2 lagi langkah. Kita sebab itulah kita main langkah-langkah ini. Walaupun langkahku sumbang, tuan-tuan, tetap ku berlangkah juga demi agama, bangsa dan tanah air. Alif ba ta, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah langkah yang ke-10? Langkah yang ke-10, tuan-tuan, apabila kita bersalah, kita tidak suka orang memarahi kita, begitu juga orang lain yang melakukan kesilapan, mereka juga tidak suka dimarahi. Tegurlah mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. Tegurlah mereka dengan lemah lembut dan berkasih sayang. Tegurlah sebaiknya dengan itu. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Yang mana Rasulullah SAW yang sering dihina oleh seorang lelaki tua, seorang lelaki tua di Madinah yang hina Nabi jahat, Nabi gila dan sebagainya, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Tapi pernah tak Rasulullah SAW pergi lempar batu ke dia? Tuan-tuan, pernah tak? Pernah tak Rasulullah SAW ambil kayu ketuk kepada dia? Sebab apa? Setiap hari dia duduk di situ, di bazar tu, dia akan hina Rasulullah gila, Rasulullah ni, Rasulullah jangan kawan dengan Muhammad, jangan Muhammad tu tak betul, Muhammad ni yang disihir dan segala benda. Setiap hari, tuan-tuan, dia kata sebegitu, tuan-tuan. Setiap hari dia duk kata sebegitu. Tapi adakah Rasulullah SAW pergi lempang muka dia, pergi tampar dia, pergi sepak dia, pergi terkajang dia, tuan-tuan, pergi hulurkan senjata? Tak ada. Rasulullah senyum melihat dia. Inilah dia tauhid, tuan-tuan. Tauhid yang tinggi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, satu ketika Rasulullah SAW pergi lagi, tapi dia tak jumpa dah. Mana pergi lelaki yang selalu duduk kutuk dia, lelaki tua dia ni, kan? Tanya dengan orang pasar kata, oh dia sakit sebab tu dia tak keluar, tidak selalu ada kat sini. Oh ya, kau sakit. Mana boleh tak tunjukkan saya rumah dia? Maka orang di pasar pun menunjukkan rumah kepada Rasulullah SAW, tempat tinggal lelaki tua itu. Maka pergilah Rasulullah SAW ke rumah itu. Pergi Rasulullah SAW ke rumah tu, tuan-tuan. Pergi ke rumah tu, dia lihat memang benar dia berada dalam keadaan keuzuran. Berada dalam keadaan keuzuran, tuan-tuan. Allah, sian Rasulullah tengok. Walaupun sebegitu, tuan-tuan, dia tahu ada orang masuk rumah dia, kan? Maka Rasulullah SAW tengok dia dalam keadaan kelaparan, Rasul keluar beli barang gandum dan sebagainya, masakkan. Masak dah siap masak. Maka dia pergi kepada lelaki dia, ni cik, ni mai saya suap sikit makanan ni. Dah rasanya dah lama tak makan rasanya, betul tak? Maka lelaki tu pun sambil-sambil dia ke Rasulullah suap tu, tuan-tuan, kan? Sambil-sambil Rasulullah suap ni, sambil tu sempat lagi dia kutuk, tuan-tuan.
Sempat lagi dia duk kutuk Muhammad tu jangan kawan dengan Muhammad. Dia kata Muhammad tu jahat. Muhammad tu ahli sihir, Muhammad tu tak betul. Sambil-sambil tu Rasulullah senyum je tuan-tuan. Sambil-sambil suat tu Rasulullah senyum kat dia. Allahu Akbar. Agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Agak-agak kita lah kan, aku rasa sudu tu melekat kat halkum dia dah. Kan? Kan? Sedang sebab apa? Yang sebab dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia hina pula, yang dia duk kata tu orang yang duk suap dia tu tuan-tuan. Agak-agak lah kalau kita tuan-tuan, kena rodok dia dengan sudu tu sekali. Bukan dengan sudu je kena rodok, dengan mangkuk-mangkuk tu melekat kat muka aku rasa. Tuan-tuan, betul tak? Tapi Rasulullah senyum je. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini keadaannya tuan-tuan. Kan? Rasulullah tetap terus berlemah lembut. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, tuan-tuan. Sehingga manalah Rasulullah wafat, dia uruskan lelaki tu, tuan-tuan. Sampai Rasulullah wafat, tuan-tuan, dia uruskan lelaki tu. Sehingga mana sampailah waktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya Aisyah, "Ya anakku, apakah lagi perkara-perkara yang Rasulullah SAW buat aku tak buat lagi?" Dia kata. Maka Aisyah kata, "Tak adalah ya wahai ayandaku, tak adalah, semua dah buat, kau dah buat belaka dah." Dia kata. Mesti ada, dia kata, yang belum aku buat cerita. Ada wahai ayandaku, tapi aku risau kamu tidak sanggup untuk melakukannya. Tak apa, cerita dulu, dia kata. Cerita dulu. Maka apa kata Aisyah? Sesungguhnya di lorong bazar itu ada seorang perempuan, ada seorang lelaki itu yang sering Rasulullah pergi ke rumahnya untuk disuap makanan. Oh ya ke? Jadi itulah dia perkara yang belum pernah aku buat, aku nak cuba. Bolehkah ayahanda aku? Aku takut kamu tak sabar, dia kata. Tak apa, aku cuba. Maka Abu Bakar pergi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi, tuan-tuan. Dia buat seperti mana yang Rasulullah buat, masak dan sebagainya. Bila mana dia siap masak tadi, tuan-tuan, dia cuba menyuap makanan ke dalam mulut lelaki tua ini, lelaki tua Yahudi, tuan-tuan. Kan? Bila masuk tu, makanan tu dia sembur balik ke muka Abu Bakar, tuan-tuan. Dia kata apa? Kamu ni bukan orang yang biasa suap aku, dia kata. Kamu ni bukan orang yang selalu suap aku. Orang yang suap aku itu seorang yang lemah lembut, dia kata. Sangat lemah lembut. Masya Allah, tabarakallah, dia kata. Tak ada lah, tuan-tuan. Itu tak aku tambah. Kan? Lemah lembut sebab apa? Biasanya dia akan makan dulu. Dia akan masuk mulutnya dia dulu, bagi hancur dulu makanan tu. Dah hancur, dah lumat. Baru dia suap aku. Baru dia suap aku, dia kata. Tapi kamu ni tak macam tu. Kasar kamu ni. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, tak kala ketika mana Sayyidina Abu Bakar suap, tadi sama juga dia kata, kamu jangan kawan dengan Muhammad. Muhammad tu jahat, Muhammad tu tak betul, Muhammad ni ahli sihir dan sebagainya. Ui, Sayyidina Abu Bakar agak-agak lah dia ni. Kan ada kena side kick, fly kick, boxing kick kan kena dia. Nasib baiklah, dia kata. Kan, sabar je, dia kata dia ni kan. Kecil besar je saya Bakar tengok. Oh, memang benar apa yang dikatakan oleh anak dia Aisyah kepada dia. Sesungguhnya perbuatan kerja ini memang satu perbuatan yang tak sanggup aku buat, tak sanggup aku lakukan. Masya Allah, tinggi sungguh kesabaran baginda Nabi SAW. Lalu apa Sayyidina Abu Bakar berkata kepada lelaki tua ini, "Wahai Pak Cik, dia kata, wahai Pak Cik ni nak khabar ni, kata. Aku nak khabar kamu, dia kata. Aku nak khabar kamu bahawasanya, dia kata, mu nak tahu tak siapa yang suapmu sebelum ni, dia kata. Mu nak tahu ke tak siapa yang suapmu sebelum ni? Sesungguhnya orang yang menyuapmu sebelum ni itulah yang kamu duk hina, kamu duk kutuk, kamu duk caci, kamu duk keji, dia kata. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tersentak lelaki tua Yahudi ini, tuan-tuan. Dia kata, tersentak dia, tuan-tuan. Rupa-rupanya selama hari ini yang menyuap aku, dia kata, adalah Muhammad, yang setiap hari aku kutuk dia, dia kata.
Setiap hari aku hina dia. Maka dia tanya dalam keadaan buta, dia tanya, wahai, mana dia? Mana Muhammad? Aku nak jumpa dia. Aku nak jumpa dia. Aku nak jumpa. Aku nak jumpa. Aku nak jumpa, dia kata. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang kamu nak jumpa itu sudah pun tiada, dia kata. Sudah pun meninggal dunia, sudah pun wafat. 2 kali sentak dia, tuan. 2 kali sentak dia, tuan. Tadi sentak sebab orang yang hina dia, suap dia. Kali kedua dia sentak, dia mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan dia. Lalu apa yang berlaku kepada lelaki tua Yahudi ini? Dia masuk Islam, tuan. Allahu Akbar. Masuk Islam dia dengan asbab Rasulullah memberi makan dia sahaja. Dengan asbab Rasulullah tidak bertindak memarahi lelaki tadi, lelaki tua Yahudi tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Ahmad Albak baju cantik. Baju je cantik ke? Tuan. Waalaikumsalam kepada Izmin, Izmin Muhajid, yang lain-lain. Kepada yang Ustaz Azmi, apa khabar, sihat nah? Ahmad Albak baju cantik. Baju je kan cantik. Okey, sudah. Muskam, sihat Muskam, sihat nah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ibarat Allah Subhanahu sekalian, payah sebenarnya kita nak menghindar perasaan marah. Tapi inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan. Janganlah marah itu dibalas dengan kemarahan. Balaslah kemarahan itu dengan sabar dan redha. Dengan berdiam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak menambahkan lagi kekeruhan keadaan. Kalau dua-dua pakak marah, tuan-tuan, tak jadi benda lah kita. Tak selesailah masalahnya. Akan menimbulkan lagi huru-hara, akan menimbulkan lagi dendam, kesumat dalam diri kita, tuan-tuan. Jadi yang terakhirnya, langkah yang ke-11, tuan-tuan, yang terakhir, satu cara lagi apabila perasaan marah muncul sedangkan kita berdiri, apabila perasaan marah muncul, jika marah tu sedang kita berdiri, duduklah, tuan-tuan. Jika marah tadi dalam keadaan berdiri, duduk. Dan apabila duduk pun masih marah lagi, maka bersandar. Tuan-tuan, maka bersandar. Dah macam Sultan Muzaffar Shah dah aku ni kan. Tuan-tuan, dah macam Sultan Muzaffar Shah dah. Tuan-tuan, bersandar, tuan-tuan. Bersandar. Mengumumkan ketibaan Duli Yang Maha Mulia. Okey, tuan-tuan. Itu tak ada, itu seringan. Jadi tuan-tuan bersandar. Bersandar. InsyaAllah perasaan marah akan mula reda. Tapi kalau bersandar pun masih marah lagi, apa kena buat, tuan-tuan? Tuan-tuan bangun, pergi ambil uduk. Pergi ambil uduk. Kalau uduk pun marah lagi, dah habis uduk, ada uduk kan? Sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Pun marah lagi, tidur, tuan-tuan. Tidur. Itu dia, tuan-tuan. Ada 11 langkah untuk menghindari perasaan marah. Jika marah dalam keadaan berdiri, duduk. Bila duduk pemarah, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan sandar. Sandar. Seronok je dapat sandar ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, seronok juga dapat sandar, tuan-tuan. Allahumma salli ala semua. Jadi itu 11. Kita kongsi berkenaan langkah-langkah untuk menghindari marah. Apa dia? Yang pertama, merasa malu kepada Allah. Kedua, ingat kita manusia yang hina. Yang ketiga, banyak berdiam dan berdoa. Keempat, kita melihat kesan daripada marah tadi. Kita lihat kalau kesan, kita tahu kesan akan menambah lagi kesan kemarahan, akan timbul lagi perbalahan, permusuhan yang lebih melibatkan balas dan dendam. Yang kelima, bayangkan betapa buruknya rupa kita waktu marah, kan? Ada orang muka marah, muka handsome. Tak ada, tuan-tuan. Muka handsome menjadi huduh, muka cantik pun jadi huduh bila marah, lebih huduh daripada buruk lagi, tuan-tuan. Dan yang keenam, apa dia buat bila marah? Cepat segera membaca ta'awuz. Segera kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketujuh,
Bila marah segera ambil wuduk. Bila marah sampai ke muncak segera kita ambil wuduk. InsyaAllah dengan wuduk tadi dapat memadamkan api-api marah tadi. Yang ke-8, jika marah tidak dapat dihilang, tindakan yang kita buat yang ke-8 ialah dengan tidur. InsyaAllah lepas bangun tidur tadi segera kita jadi segar balik insyaAllah. Yang ke-9, tauhid perlu tepat. Tauhid perlu tepat. Qada dan qadar kena faham. Marah, jangan nak tentu marah saja. Kena ingat benda tu terkadang kita kena tahu yang kita ni beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap apa yang berlaku adalah kehendak Allah. Maka redha kita akan perlakuan tadi. Redha apa yang berlaku tadi. Supaya apa dapat menghilangkan rasa marah. Yang ke-10, jangan kita balas marah dengan kemarahan. Balaslah marah itu dengan lembut. Dan yang ke-11, apabila marah dalam keadaan berdiri duduk, bila duduk pun masa marah kita bersandar, bukan sandar pada kenangan. Bukannya sandar pada kenangan dan bukan juga fasa sandar. Tapi sandar kepada keimanan kita, sandar kepada tauhid kita, sandar kepada kesabaran kita, sandar kepada sifat mahmudah yang ada dalam diri kita, sandarkan diri kita kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pun sudah berada di hujung-hujung ni, berada di hujung-hujung dah nak habis dah hari ni. Dan sebagai penutupnya insya-Allah ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tuhfa'u naru bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Itu maksudnya yang kita sebut tadi, rawahu Abu Daud wal Ahmad. Apa maksudnya? Bahawasanya marah itu daripada syaitan, dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api, dan hanya saja dipadamkan api itu dengan air. Maka apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Itulah dalilnya tuan-tuan. Maka marah kita ambil wuduk lah tuan-tuan. Jangan lupa tu tuan-tuan. Dan sebagai penutup lagi satu hadis yang disebut oleh yang nyatakan oleh Rasulullah SAW. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala laisa syadidu bil surah, inna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis ikhrajuhu Bukhari fil Kitabil Adab. Diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang kuat berkelahi, yang kuat bergusti. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergusti, gusti lengan, UFC, lagi apa lagi, Muay Thai, lagi apa? Lagi apa lagi? Bersilat. Lagi apa lagi tuan-tuan? Lagi apa lagi? Berkuntau, berkungfu, Wing Chun, lagi apa lagi? Boxing. Lagi apa lagi? Bukan orang yang berkelahi itu, bukannya orang yang menumbuk-tumbuk orang tu orang yang kuat, tak. Bukanlah orang itu yang kuat. Ialah apa dia? Melainkan yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari yang disebut dalam kitab adab, kata kitab adab Imam Bukhari rahimallahu taala. Dan sesungguhnya orang kuat ialah orang yang mampu menahan marah dia. Bukannya orang yang kuat itu orang yang mampu berkelahi, bertumbuk dan sebagainya, bukan. Tetapi orang yang kuat itu ialah orang mampu menahan marahnya. Jadi tuan ibu rahmati Allah Subhanahu sekalian, itulah perbincangan kita berkenaan menghindari perasaan marah pada hari ini. Kita pun sudah berada di hujung-hujung ni, kita sudah nak habis. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi, ya, insya-Allah di masa yang akan datang, di lain waktu, di lain masa. Ya, ini insya-Allah kita akan berada dalam kuliah duha. Kita berada dalam kuliah duha insya-Allah.
Mungkin hari Sabtu dan Ahad depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari biasa kita tengoklah, kalau ada kelapangan, memang ada lapang lah, kita akan berkuliah maghrib secara live insya-Allah. Kuliah maghrib secara live di rumah masing-masing di Facebook saya. Tuan-tuan, di rumah masing-masing di Facebook saya. Bukan apa tuan-tuan, bila mana kita dah terjerbak dalam jenayah dakwah ni, jenayah dakwah. Tuan-tuan, dia nak cakap juga, kongsi-kongsi ilmu juga tuan-tuan. Kadang cuma sukut tak sempat nak cover sebab banyak benda nak dibincangkan, sehingga mana menyebabkan kita terlajak. Terlajak perahu boleh undur, terlajak kata usah binasa. Tapi insya-Allah tak adalah terlajak kata, insya-Allah tuan-tuan. Moga Allah rahmati kita, Allah berkati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Cuma ini kelainan sikit saya hari ini sebagai hang pelipulara. Hang penulara. Hang sampaikanlah apa yang patut untuk kita berkongsi bersama insya-Allah di lain waktu dan lain masa insya-Allah. Moga Allah rahmati kita, berkati kita insya-Allah. Allah kurniakan kita rahmat, Allah kurniakan kita keberkatan insya-Allah. Tuan-tuan. Insya-Allah kalau ada yang nak menyumbang pada rumah asnaf saya, boleh insya-Allah boleh sumbang kepada rumah asnaf saya. Cuma nombor akaun saya tertinggal. Tuan-tuan, yang nak menyumbang kepada rumah asnaf saya, iaitu di CIMB Bank, Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah, Selangor, tuan-tuan. Nombor akaunnya tuan-tuan, nombor akaunnya Allahumma salli ala Muhammad. Nombor akaunnya berapa lah tuan-tuan? Saya pun terlupa nombor akaun ni tuan-tuan. Okey. Sekejap tuan-tuan. Allahumma salli ala Allahu Akbar. Minta maaf. Minta maaf tuan-tuan. Nombor akaunnya tak ingat. Nombor akaunnya tuan-tuan boleh masukkan. CIMB Bank 86 02 57 39 18. Tuan-tuan insya-Allah. Kita tuan-tuan boleh masukkan ke CIMB Bank Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah, Selangor. Nombor akaunnya 8602 573918. Semoga setiap sumbangan tuan-tuan Allah kurniakan rahmat, Allah kurniakan barakah insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Mungkin kita akan bertemu, ada masa saya akan maklumkan dalam Facebook saya waktu bila akan ke udara untuk sama-sama kita berkongsi-kongsi, kita bersama berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sekadar itu kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan sedikit doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Badi'us samawati wal ard. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya terlalu banyak dosa kami kepadamu ya Allah. Dosa yang sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Dosa yang terang dan tersembunyi ya Allah. Maka dengan barakahnya pagi ini ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan diri kami daripada sifat mazmumah dan letakkanlah dalam diri kami segala sifat-sifat terpuji ya Allah. Dan Kau ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihi kami sejak kami kecil lagi ya Allah.
Dan ada kata kedua, ibu bapa kami telah meninggalkan kami, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan kau jadikan kubur mereka daripada lubang kawah api neraka-Mu, ya Allah. Terangi kubur mereka, jangan kau gelapkannya, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, jangan kau sempitkanlah, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka tempat istirahat terbaik, jangan kau jadikan kubur mereka tempat mereka diseksa dengan azab kubur yang begitu pedih lagi menyakitkan, ya Allah. Walizubillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau ampuni doa, ya Allah, dosa isteri kami, anak-anak kami, suami kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran tetangga kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kebaikan yang ada dalam hari ini, ya Allah. Kurniakanlah kebaikan yang ada dalam hari ini dan seluruh kebaikan yang ada dalamnya, ya Allah. Dan kau hindarkanlah daripada kejahatan yang ada dalam hari ini dan seluruh kejahatan yang ada dalamnya. Dan kau kurniakanlah kepada kami orang-orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang Islam yang lain. Jangan kau jadikan kami orang-orang Islam yang buat jahat kepada orang Islam yang lain, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kebaikan-Mu, ya Allah, daripada kami yang ketahui dan kami tidak ketahui, ya Allah. Dan kau hindarlah kejahatan yang daripada kami ketahui dan kami tidak ketahui, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, na'udzu bikalimatillahi tammah. Dengan kalimah-Mu yang agung ini, ya Allah, kau angkatlah kembali COVID-19 ini, ya Allah. Daripada kesakitannya, kesengsaraannya, kemudaratannya pada diri kami semua ini, ya Allah. Kau angkatlah kembali, ya Allah. Kau hilangkanlah dia kembali, ya Allah. Kembalikanlah kepada hidupan kami yang sebelum ini. Sesungguhnya kami memohon kepadamu. Sesungguhnya banyak silap dan salah kami, ya Allah. Lalai dan lekanya kami. Mungkin ini semua satu pengajaran yang telah kau berikan kepada kami. Tapi kami, ya Allah, memohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah, engkau angkat kembali segala penyakit yang berjangkit ini, ya Allah. Dan segala yang memudaratkan diri kami, ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang masih terkena, ya Allah, kau berikanlah afiat dan kesembuhan padanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kurniakanlah kami kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kurniakanlah kami kematian yang baik. Jangan kau berikan kepada kami kematian yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami mengadu dan meminta kepadamu sahaja, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap yang kurang daripada kelemahan saya mohon maaf kalau salah silap. Kita tangguhkan majlis kita dengan kifaratul majlis dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga ketemu lagi di lain waktu, di lain masa, insya-Allah. Apa-apa saya akan maklum pada dalam Facebook saya. Wallahu a'lam bishawab.